وأنا أدوهنا بنت جوتا. أنا من فصل IC 12032B2. اليوم أشرح الموضوع الباب الاجتهاد المعاصر. Assalamualaikum, saya Saha dari kelas IC 12032B2 akan membentangkan tentang jenis-jenis ijtihad dan kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nu'aina Najwa binti Muhammad Nasir. Nahnu min fasli IC 120. Al-yawm sanashrah tahta al-mawdu' al-ijtihad al-mu'asir. Ma makna ijtihad? Ijtihad ni dari sudut bahasa dia ialah mengerahkan segala daya dan kekuatan untuk melakukan salah satu perbuatan. Ijtihad ni dilakukan oleh para ulama' di mana mereka pakar dalam pelbagai bidang dan mereka menggunakan pelbagai sumber untuk menentukan hukum dalam sesuatu permasalahan yang timbul di mana tidak mempunyai nas yang terperinci dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Kita hidup dalam dunia yang serba moden di mana setiap zaman mempunyai masalah yang baru. Realitinya kita dapat tengoklah dari segi keperluan yang meningkat dan banyak lagi. Jadi faktor perendam bumi ni sentiasa menuju ke arah dunia maju di mana permasalahan yang timbul tu tidak kira sama ada berdasarkan peristiwa yang pernah berlaku ataupun tidak pernah berlaku. Jadi faktor menjadikanlah faktor untuk kita guna ijtihad semasa ni. Jadi ijtihad semasa boleh digunakan selagi asas hukum Islam tu diguna pakai dalam pembentukan hukum baru bagi menyelesaikan masalah kemaslahatan masyarakat. Saha akan bentangkan jenis-jenis ijtihad. Jenis ijtihad yang pertama adalah pengeluaran dan usulnya. Setiap hukum pengeluaran ijtihad mesti ada seseorang yang berusaha untuk melakukan istinbat hukum tersebut, iaitu kita panggil para mujtahid. Dekat sini terbagi kepada dua para mujtahid, iaitu mujtahid mutlak dan mujtahid mazhab. Mujtahid mutlak ini adalah seorang mujtahid yang menggunakan pelbagai cara istinbat hukum dalam mengeluarkan ijtihad. Dan mujtahid ini tidak merujuk kepada mana-mana mazhab kerana mereka mengeluarkan mazhab tersebut. Selainnya mujtahid mutlak mustaqil ni lebih kepada tergolong kepada empat mazhab fiqh yang utama, iaitu mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki dan Hanafi. Isi yang kedua adalah di bawah jenis ijtihad adalah persediaan mujtahid. Setiap para mujtahid perlu membuat persediaan, perlu memenuhi syarat sebelum mengeluarkan sesuatu hukum. So maknanya dia tak bolehlah keluarkan suka-suka, dia mesti memenuhi syarat tersebut. So dekat sini ada dua pandangan. Pandangan pertama bagi Ibnu Qayyim, sebelum seseorang mufti iaitu para mujtahid mengeluarkan hukum dan hakim tidak mesti memenuhi dua syarat tersebut. Memahami waqi', iaitu kefahaman yang tinggi dan kuat dalam apa yang sedang berlaku dalam persekitaran supaya dapat menyelesaikan masalah. Yang kedua, memahami Al-Quran dan As-Sunnah sehingga dapat supaya dia dapat keluarkan hukum tersebut dan aplikasikannya dalam masalah. So yang kedua, para sarjana telah syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh para mujtahid sebelum mengeluarkan sesuatu hukum atau seseorang mujtahid layak untuk mengeluarkan sesuatu hukum. Yang pertama, menguasai dalam ilmu Quran. Kalau tak menguasai ilmu Quran, macam mana nak keluarkan hukum? Sebab kita sumber pertama adalah sumber Al-Quran. Lepas tu As-Sunnah. Lepas tu kita perlu menguasai dalam bahasa Arab. Sebab kebanyakannya semua yang ada dalam kita nak rujuk semuanya berpandukan dalam bahasa Arab. So mestilah kita kena mempunyai penguasaan bahasa Arab yang tinggi. So yang ketiga adalah memahami hukum-hukum ijma' supaya tiada kesalahfahaman berlaku apabila nak keluarkan satu hukum. Sebab kita kena faham apa yang ijma' yang terdahulu mengeluarkan hukum tersebut macam mana dan pendapat dia, supaya kita tak salah faham dan kita tak salah keluarkan hukum. Kelima, syarat untuk para mujtahid ini adalah menguasai dalam ilmu maqasid syariah, mengenali manusia dan persekitarannya. Para mujtahid itu mesti kena baik supaya dia dapat mengeluarkan hukum yang bersesuaian dengan manusia dan persekitaran tempat tersebut.
Yang seterusnya bersifat adil dan takwa. Baik. Pengeluaran hukum ijtihad itu dapat menyelesaikan masalah manusia dengan sebaiknya dan tidak dapat menimbulkan masalah. Yang kedua adalah mujtahid mazhab. Mujtahid mazhab ialah apabila seseorang mujtahid itu mampu memahami kriteria berijtihad dan mengetahui satu hukum tersebut berdasarkan sumbernya. Maksudnya kat sini seorang mujtahid itu dia dapatlah kenal dalil dan fatwa-fatwa imam mazhab yang dirujuk. So dengan situ dia dapat mengeluarkan dia berupayalah mengeluarkan istinbat hukum tersebut kerana dia memahami kehendak dan garis panduan imam yang dirujuk dalam mazhab tersebut. Walaupun seorang mujtahid yang beza dia mujtahid mazhab dengan mujtahid mutlak ni, mujtahid mazhab ni dia macam tak berminat untuk mengeluarkan dalil pandangan kita sebab mujtahid mutlak kan dia mengeluarkan mazhab sendiri. Jenis ijtihad yang ketiga adalah pengeluaran hukum ijtihad. Pengeluaran hukum ijtihad ini terbahagi kepada dua, iaitu ijtihad fardhi iaitu secara individu dan ijtihad ijma' secara kelompok. Ijtihad secara individu ini dipanggil ialah apabila seorang mujtahid bersungguh-sungguh dan mengeras sepenuh tenaga dalam mengeluarkan sesuatu hukum syarak daripada dalilnya sendiri. So maksudnya kat sini kita boleh ambil contoh macam Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Nafi. So diorang macam mengeluarkan hukum syarak tersebut dan daripada dalil diorang sendiri. Ijma' ialah sekumpulan fuqaha bersungguh-sungguh dalam sepenuh tenaga dalam mengeluarkan hukum syarak bagi menyelesaikan sesuatu permasalahan manusia. So macam kat sini beza dia secara individu tu dia keluarkan hukum syarak tu melalui dalilnya sendiri. Yang sekumpulan fuqaha ni secara berkelompok. So kebanyakannya macam Malaysia kita guna ijtihad secara ijma'. Kerana jawatan kuasa fatwa negeri telah bekerjasama dengan mufti untuk mengeluarkan fatwa-fatwa di Malaysia. Setiap negeri akan ada fatwa, akan ada mufti dan jawatan kuasa fatwa negeri untuk menyelesaikan masalah, untuk mengeluarkan hukum syarak. Sebabkan dia kena ikut manusia dan tempat tersebut. Ini kat Malaysia ni kita ada 11 mufti dan 14 fatwa, jawatan kuasa fatwa negeri. Baiklah, seterusnya ashkalul ijtihad, bentuk-bentuk ijtihad. Terdapat pelbagai perkara yang perlu dipertimbangkan terutama dalam perkembangan sains dan teknologi, perubahan sosial budaya masyarakat dan isu baharu yang muncul. Menurut Al-Qardawi, terdapat 3 pembahagian ijtihad yang diguna pakai sehingga hari ini. Yang pertama, ijtihad selektif. Yang kedua, ijtihad konstruktif. Dan yang ketiga, gabungan ijtihad selektif dan ijtihad konstruktif. Yang pertama, ijtihad selektif. Ijtihad ini berbentuk daripada pemilihan pendapat yang telah dikemukakan secara tradisi fiqh dalam menentukan hukum. Pendapat atau hujah yang digunakan mestilah selari dan sesuai dengan masyarakat kini. Ianya juga dipilih untuk memberikan keselesaan dan kesenangan kepada manusia. Yang kedua ialah ijtihad konstruktif. Ianya meletakkan undang-undang baru ke dalam masalah yang tidak dibincangkan oleh para ijtihad atau ulama yang terdahulu, sama ada dalam masalah baru ataupun yang lama. Yang ketiga adalah gabungan ijtihad selektif dan ijtihad konstruktif. Ianya berbentuk lebih memfokuskan dan dianggap lebih sesuai dan lebih fleksibel untuk zaman dan permasalahan yang sedang dihadapi kini. Ianya dikuatkan dengan unsur-unsur ijtihad atau hadis-hadis ijtihad yang terdahulu. Okey, baiklah. Yang paling utama sekali sebenarnya ialah niat adalah untuk kesenangan masyarakat dan bukannya berpandukan hawa nafsu atau kesenangan sendiri. Baiklah, yang seterusnya adalah Hay'at Fatwa Haulul Alim, fatwa-fatwa yang berada di seluruh Malaysia. Yang pertama adalah JAKIM. JAKIM merupakan agensi utama yang menguruskan hal ehwal Islam di peringkat persekutuan serta merupakan urus setia Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam di Malaysia. Badan-badan fatwa di seluruh negara berperanan sebagai pengurus pentadbiran hal-hal ehwal Islam, pembangunan ummah, perkembangan dan kemajuan urusan Islam di negara tersebut.
menyelesaikan dan menjawab setiap permasalahan baru yang timbul serta membantu menyelaras dan mengubah undang-undang dan fatwa berkaitan agama dari semasa ke semasa. Yang kedua adalah Akademi Fiqh Islam di India. Akademi Fiqh Islam di India ini bertujuan mencari penyelesaian untuk permasalahan yang timbul. Kebanyakan kecendekiawannya berasal dari India. Yang ketiga, Majlis Fatwa dan Penyelidikan Eropah. Ianya berpusat di Ireland. Majlis Fatwa ini ditubuhkan bertujuan untuk mewujudkan hubungan antara sarjana dari Eropah dan menyatakan pendapat-pendapat fiqh yang telah dikeluarkan dan dikemukakan oleh para sarjana Eropah sendiri. Hujjah al-ashkhas alladhina yatlubuna al-ijtihad lil-jumhur. Hujjah orang-orang yang menerima dan memerlukan ijtihad. Para ilmuwan telah menetapkan beberapa kaedah dalam berijtihad, antaranya kaedah qiyas, ijma' ulama, masalihul mursalah, ikhtisan dan pelbagai lagi. Mereka juga berpendapat bahawa ijtihad yang dilakukan adalah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ianya juga dapat dilihat berdasarkan peristiwa pengiriman Mu'ad bin Jubah ke Yaman. Rasulullah telah berkata, jika tidak ada solusi dalam Al-Quran atau As-Sunnah, bagaimana dia akan mendapat hukum? Mu'ad menjawab bahawa dia akan bersungguh-sungguh dan Rasulullah mengizinkannya. Oleh itu telah terbukti bahawa ijtihad ini dibenarkan dan dibolehkan untuk menyelesaikan sesuatu hukum atau permasalahan yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Ianya berdasarkan rukun-rukun ijtihad yang telah ditetapkan sebelum seseorang itu boleh berijtihad. Antara rukun-rukun berijtihad, seorang itu perlulah bersungguh-sungguh, seorang itu perlulah memahami bahasa Arab itu, Al-Quran itu sepenuhnya, hadis-hadis Nabi, hadis-hadis dan pelbagai lagi. Oleh itu, sekiranya seseorang itu telah memenuhi syarat-syarat untuk membolehkan ianya untuk berijtihad, maka ijtihad boleh dijalankan. Seterusnya, hujah golongan yang menolak atau tidak menerima ijtihad. Golongan ini menolak dan tidak menerima ijtihad kerana mereka beranggapan golongan yang mengeluarkan ijtihad ini hanyalah mengikut logik akal sendiri dan mengikut kepentingan dan kelebihan yang bakal mereka perolehi. Mereka berpendapat bahawa Al-Quran itu dan As-Sunnah itu sendiri sudah pun mencukupi untuk menjawab segala persoalan baru yang dikeluarkan oleh masyarakat kini. Mereka berpendapat bahawa wahyu yang turunkan itu hanya untuk Rasulullah semata-mata dan orang rakyat biasa tidak boleh untuk berijtihad kerana faktor-faktor yang akan buatkan diri mereka menjadi riak, untuk menjadikan mereka mendapat kelebihan lebih daripada mereka yang lain. Oleh itu, golongan-golongan yang menolak ijtihad ini berpendapat bahawa tidak perlu untuk berijtihad, buat qiyas, ikhtisan dan sebagainya. Mereka hanya ingin berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah semata-mata. قضية الاجتهاد الحالية الأول التبرع بالأعضاء اثنان معدل الكحول في الغذاء ثلاثي حيوان الجلالة. Al-awwal at-tabruk bil a'da'. Jadi terdapat beberapa isu, adakah perbuatan pemindahan organ ni sama seperti perbuatan kita seksa mayat tersebut. Jadi Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih ni, secara asalnya hadis ni dia melarang untuk kita melakukan penghinaan terhadap orang yang telah pun meninggal dunia, tidak kira sama ada orang tu Islam ataupun bukan. Jadi dalam hadis ni, perbuatan patahkan tulang orang mati sering dikaitkan dengan keadaan di mana kita seksa mayat tersebut. Jadi pada pandangan para ulama Islam, penyembahan organ ni dia bersifat ijtihad, iaitu ijtihadi yang dilakukan mengikut pendekatan-pendekatan fiqh. Jadi fatwa Dr. Yusuf Qadrawi, penyembahan organ daripada orang yang telah pun meninggal dunia ataupun masih hidup, hukumnya harus pada saat darurat, sebab tu je pilihan terakhir untuk kita selamatkan nyawa seseorang. Jadi larangan dalam hadis ni terbatas bila wujud keperluan yang lagi penting untuk kita utamakan, iaitu untuk selamatkan nyawa seseorang. Dan organ ni juga merupakan sedekah jariah yang amat dituntut dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, jika seorang tu meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariah, doa anak-anak yang soleh dan ilmu yang dimanfaatkan. Dan muadil alkohol fil wada'. Jadi isu yang diketengahkan dalam berkaitan alkohol ni ialah kadar alkohol dalam makanan. Jadi masyarakat kita sekarang mempunyai tanggapan bahawa alkohol dan arak tu dia sama, sedangkan ia sangatlah berbeza, sama ada dari segi sifat dan juga fungsi dia. Di mana arak memang dah dijelaskan dalam Al-Quran dan dah disepakati haram.
di mana kita tak boleh lah untuk consume-nya. Jadi menurut fatwa Muzakarah Jawatankuasa Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam Malaysia, panduan yang diberikan oleh fatwa terdahulu iaitu tentang kadar alkohol yang dibenarkan dalam makanan tu tidak dijelaskan dengan terperinci pun tentang berapa peratus yang dibenarkan dalam makanan. Jadi sekarang mempandukan kajian saintifik dan juga klinikal makmal, hukumnya boleh untuk kita minum minuman yang mengandungi maksimum 1% dan tidak melebihi ukuran 0.5% kadar alkohol, di mana minuman tu tidak memabukkan. Jadi fatwa ni dihasilkan dari ijtihad yang dilakukan yang menunjukkan penempatan hukum tu dapat dilakukan dengan lebih jelas dan juga terperinci. Jadi isu ni menunjukkan bahawa ijtihad semasa yang lebih praktikal iaitu kadar ini dapat jadikan panduan kepada pengusaha industri halal dan juga minuman untuk pastikan produk yang mereka keluarkan tu halal. Sulasi haiwan al-jalalah. Apa makna haiwan al-jalalah? Haiwan al-jalalah ni dia didefinisikan sebagai haiwan yang diberi makan najis ataupun bangkai dari kecil sehingga ke besar secara berterusan dalam kadar yang banyak, termasuklah kambing, lembu, ayam, ikan dan sebagainya. Jadi dekat Malaysia ni status kesucian haiwan ajaran ni jadi perbincangan dan diberikan fatwa oleh mufti di peringkat kebangsaan dan juga negeri. Yang pertama, ahli muzakarah berpendapat bahawa ikan yang dipelihara dalam kolam ternakan adalah haram makan sekiranya ikan tu sengaja diberi makan najis, contohnya seperti bangkai ataupun daging babi dan dipelihara dalam air najis. Akan tetapi dalam perbendaharaan Islam ada alternatif seperti al-istihalah dan juga istibrat untuk kita sucikan balik haiwan tu. Jadi al-istihalah ni dia didefinisikan sebagai kita proses kuarantin haiwan tu dalam tempoh tertentu dan di tempat yang tertentu. Tapi tempoh proses haiwan-haiwan ni adalah mengikut selari dengan saiz haiwan tersebut. Iaitu sebagai contoh ayam selama 3 hari, ikan selama 3 hari, kambing 7 hari dan sebagainya. Jadi lagi besar saiz haiwan tu lagi banyak masa yang diperlukan untuk kuarantin untuk hilangkan bau, warna, rasa dan juga lain-lain. Jadi bila siap je proses kuarantin ni sampai hilang bau, warna, rasa semua tu, status haiwan ajalah ni kembali halal serta suci dan boleh dimakan oleh orang Muslim. Jadi ijtihad semasa perlulah dilaksanakan dengan segera merujuk kepada mazhab yang telah mengubah status haiwan al-jalalah. Sebenarnya ijtihad ini adalah sesuatu alat yang menggunakan wahyu dan pemikiran manusia dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat. So kenapa kita nak selesaikan masalah masyarakat? Demi kelangsungan hidup yang berpandukan syariat Islam, iaitu prinsip Islamiah. So kat sini sebab negara kita semakin maju dari segi pembangunan negara dari segi sains, teknologi, perubatan, komunikasi dan pemerintahan lahir. Tapi banyak permasalahan yang tak dapat diselesaikan kerana mereka tidak melakukan pendekatan terhadap ijtihad. So dekat situ betapa pentingnya kita untuk masa ini mestilah diteruskan supaya kepentingan manusia dan memastikan kesemerawungan perundangan Islam dalam pembangunan negara dan kemajuan negara Malaysia.